Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT? Terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada malam ini menerusi FB page Wave of Selangor. Iaitulah dalam satu segmen dipanggil sebagai Dari Perspektif. Bersama-sama pada malam ini kita akan membicarakan berkaitan dengan perpaduan umat. Dan bagi mengupas topik ini bersama-sama dengan saya, ahli panel yang saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan pasti mengenali beliau dengan poster yang tersebar dan sebagainya. Iaitulah bersama dengan Yang Berhormat Senator Ustaz Datuk Idris Ahmad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, YB. Waalaikumsalam. Khabar Azri? Ya, sihat. Makin sihat. Saya yang nak bertanya pada YB khabar. Badan nampak makin sadu. YB tanya saya dulu. Masya Allah. Agak sibuk jadual YB macam biasa? Biasa, jadual biasa sibuk. Jadual biasa sibuk ya. eh? Lagi urusan dunia mesti sibuk. Bila mati pun tak sibuk. Semakin kurang sikit nampak aktiviti memasak. Sekarang dah kurang. Dah kurang sikit lah. Bukan sekarang nak masak, nak makan dengan isteri pun tak sempat. Tapi populariti dalam grup memasak tu masih lagi ya, tetap nombor satu Allah, Masya Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, itulah ahli panel kita pada malam ini, Yang Berhormat Senator Ustaz Datuk Idris Ahmad, merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, bagi membicarakan topik berkaitan dengan perpaduan ummah. Tuan-tuan dan puan-puan, yes, I know as cliche as it sounds ya, satu perkara yang biasa dibicarakan berkaitan dengan perpaduan ummah, perpecahan. Namun tidak dapat lari, topik ini sering kita bicarakan kerana ia sering berlaku, kerap berlaku dan masih berlaku. Ya, walaupun saya yakin dan percaya sudah mungkin boleh ada di kalangan masyarakat di luar sana yang boleh kata mungkin jemu dengan topik ini, namun kita harus bicarakan kerana ia adalah satu perkara yang berlaku di negara kita dan tidak dapat lari. Baik, saya nak pergi kepada soalan pertama. Tapi sebelum saya pergi kepada soalan pertama, saya nak ajak tuan-tuan dan puan-puan untuk like FB page Wave of Selangor. Dan jangan lupa like bicara kita pada malam ini serta pakat-pakat share, sebarluaskan ya. Copy link, share di WhatsApp, share di grup-grup FB. FB sekarang banyak grup, ada grup kejiranan, grup sukan, grup memasak, grup kereta dan macam-macam lagi. Ya, pakat-pakat sebarluaskan. Baik, kita nak pergi kepada soalan yang pertama pembukaan untuk bicara dari perspektif pada malam ini. Pada tetamu kita, YB, Ustaz, kalau kita boleh tengok, bukan saja akhir-akhir inilah, ya, bahkan perkara ini tetap terus berlaku. Kita semakin nampak pelbagai isu yang mengelirukan masyarakat sehingga menyebabkan berlaku perpecahan ummah, dan paling menjadikan ianya berlaku di kalangan ilmuwan, kan? Sehingga boleh mengelirukan masyarakat kita. Ada ilmuwan yang berkata begini, ada ilmuwan yang berpengaruh juga pula berkata begini, dan sehingga menyebabkan berlaku kekeliruan dan perpecahan umat. Mungkin untuk permulaan ini, YB boleh bagi sedikit pandangan. Silakan. Terima kasih kepada saudara Ezri. Apabila membicarakan tentang hal berkenaan dengan perpaduan ummah, kemudian dikaitkan pula dengan apa juga berlaku, kadang-kadang berlakunya ketidaksamaan kita antara golongan ilmuwan. Akhirnya macam patah menyebut, gajah dengan gajah dia bergaduh. Yang tewasnya ialah apa dia? Kancil. Jadi sebab itu sama juga. Yeah. Apabila orang ilmuwan bergaduh sama mereka, yang menjadi mangsanya ialah orang awam. Orang awam, betul. Kita orang-orang ilmuwan ni dia bergaduh, tak apa. Kita, macam saudara Hezri dengan saya mungkin, ada pandangan-pandangan yang berbeza di kalangan kita. Yeah. Ataupun saya dengan satu label dengan ustaz kan sebagai, mungkin ada pandangan yang berbeza. Yeah. Bisa ataupun katakan. Mungkin ada istilah yang kata agree to disagree. Yes. Itu perkara yang biasa lumrah berlaku. Baik. Kita makan dekat kedai tu pun, kalau berhenti satu kereta 4 orang, makan dah berlainan. Tu makan baru. Yeah. Seorang order laksa, seorang lagi nasi Arab. Sup, nasi Arab. Beza. Tu baru bak makan. Betul. Kerana Allah Ta'ala jadikan fitrah kita ni berbeza-beza macam tu.
Jadi tidak ada masalah. Perbezaan tu sebenarnya kadang-kadang satu hikmah juga. Ya. Sebenarnya satu rahmah juga apabila kita berbeza pandangan. Tapi pentingnya ialah perbezaan pandangan kita ni jangan sampai membawa kekeliruan dalam masyarakat. Semua ada hujah. Ustaz A ni pun ada hujah, Ustaz B ni ada hujah. Tetapi yang salahnya apabila dia menganggap dia seorang yang betul. Ya. Sebab tu Imam Syafi'i rahimahullah menyebut, dia kata, mungkin pandangan aku ni betul pada anggapanku, tapi sebenarnya salah. Tapi pandangan kawan aku pula mungkin pada tanggapanku salah, tapi sebenarnya betul. Itu sikap yang sepatut ada dari kalangan golongan ilmuwan yang macam tu. Sedangkan dua-dua tu hujah. Pada saya, tidaklah orang kata berlakunya pertelagahan tu perkara-perkara yang silap ataupun salah sampai berbeza dari segi gelincir akidah sebagainya. Itu lainlah. Ini tidak. Berlaku soal-soal khilafiah, soal-soal benda-benda yang masing-masing dia ada hujah yang lain. Ya. Yang ni ada hujah yang lain ataupun school of thought dia lain. Ya, betul. Tapi yang salahnya kita bawa ke tengah masyarakat, akhirnya menjadi kekeliruan dari kalangan mereka. Maka pengikut ni yang tak berapa nak faham elok, bergaduh sama sendiri, sedangkan kita okey. Kita pula Betul. aduk bergaduh tu okey. Betul. Hak bawah tu dah lain. Ini perkara-perkara yang perlu kita elaklah. Sebab tu benda-benda yang kadang-kadang benda-benda yang bersifat seperti begitu tak sepatutnya kita ni berbincang di khalayak ramai. Dan dia Ustaz, dia mungkin lebih merisaukan bila pengikut ilmuwan tu, pengikut masing-masing membesarkan lagi isu. Setuju kan? Ya, Apatah lagi di media dia sosial. macam ni lah. Hak orang bawa ajaran sesat pun ada pengikut. Takkanlah ustaz ni tak ada pengikut. Betul. Jadi sebab tu benda ni kena lihat sikit tu. Baik. Terima kasih YB. Seterusnya, apa akibat ataupun natijah bila berlaku perselisihan ataupun berlaku perpecahan umat kepada, khususnya kepada negara Malaysia? Dia kalau berlaku perpecahan ni, pertama kalau kita lihat dari segi sudut orang kata apa, politik, sudah tentu ianya akan mendatangkan satu perkara yang amat tak baik. Berbahaya dari segi politik. Akibatnya kita lihat apabila berlakunya perpecahan pula kalau di kalangan orang Islam. Maka kita tengok orang lain yang akan dapat menguasai negara kita. Kita kena belajar bagaimana Nabi SAW ajar. Nabi sampai di Madinah, orang Islam waktu itu minoriti. Tetapi bersatu. Manakala orang-orang Yahudi yang berada di sana di Madinah, mereka ramai, tetapi mereka berpecah. Akibatnya kita tengok orang Islam yang sedikit, tapi dia bersatu, dia yang menguasai politik di Madinah. Sedangkan mereka pula ramai, tapi mereka berpecah. Mereka dikuasai oleh orang Islam. Itu satu perkara yang perlu kita lihat di segi sudutnya. Baik. Terima kasih atas pandangan jawapan yang saya kira cukup baik daripada YB untuk permulaan ni. Permulaan pun kita dah tanya dua soalan terus ni. Okey. Ini ada satu soalan, tak tahulah YB nak sebut soalan panas ke macam mana. YB sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, mungkin YB boleh kongsikan peranan YB dalam menjaga masyarakat Malaysia. Now, when I say masyarakat Malaysia ni, maksudnya bukan umat Islam semata-mata, tapi bagaimana YB sendiri nak memastikan bahawa bukan saja perpecahan di kalangan umat Islam, tapi supaya umat Islam di Malaysia dengan mungkin mereka yang dari bangsa dan juga agama lain ni boleh bersatu, boleh faham cantiknya Islam, boleh saling meraikan. Mungkin boleh respon daripada YB. Okey. Apabila saya diamanahkan untuk memegang jawatan sebagai
Menteri Jabatan Perdana Menteri bahagian hal ehwal agama. Dan itulah fokus saya ialah kepada tugas saya ialah untuk hal ehwal agama ni, maknanya agama Islam sahaja. Tapi perlu kita lihat, walaupun kita fokus kepada hal ehwal agama Islam, kebetulan kita ini berada di dalam masyarakat majmuk. Ya. Dan majoritinya terdiri dari kalangan orang Islam. Maka sebab itu, apa yang penting ialah kita nak supaya Islam itu bukan saja kita bercakap Islam itu cantik, elok. Tapi bukan saja Islam cantik, tapi mesti lihat cantik. Kita bercakap tentang Islam ni boleh menyelesaikan segala permasalahan masyarakat. Kita tak nak hanyalah bercakap slogan dalam bentuk retorik semata-mata. Baik. Maka sebab itu kita minta supaya Islam itu dilihat sebagai boleh menyelesaikan permasalahan masyarakat yang berlaku. Sebab itulah apabila saya selalu pesan kepada kaki tangan di bawah saya, buat agensi di bawah saya, lebih kurang 14 agensi di bawah saya. Maka sebab itu apa yang penting ialah kita mesti menunjukkan lisanul hal. Kita mesti menjaga satu good governance. Mesti dijaga ketika kita menguruskan agensi kita. Sama ada ianya bersifat keuangan ataupun bersifat untuk delivery system. Untuk kita deliver apa yang kita nak buat untuk kita sampaikan kepada masyarakat. Maka sebab itu ini penting. Kerana itulah merupakan salah satu daripada daya tarikan orang kepada Islam itu sendiri. Kerana pepatah menyebut, dia kata lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kita watak kita yang kita tunjuk itu lebih berkesan daripada apa yang kita bercakap. Kerana manusia kadang-kadang dia lebih senang memahami dalam bahasa mata. Mana bahasa mata dia tengok kita. Kita tak bercakap pun okey. Dia tengok watak kita, perangai kita. Dia sudah tertarik dengan Islam sendiri. Kalau kita bercakap, kadang orang marah macam saya bercakap, orang marah kan. Biasa kadang-kadang kita bercakap terasa hati. Bahasa yang kita guna kadang-kadang kasar. Inilah yang perlu kita jelmakan dalam konteks dalam masyarakat majmuk untuk mereka melihat kecantikan Islam itu sendiri. Sebab masyarakat bukan Islam ni, kadang-kadang mereka ni study Islam menerusi perwatakan kita. Okey, baik, cantik. YB juga merupakan naib Presiden PAS dan kita nak bertanyakan fokus kepada PAS. Bila cakap kaitan dengan parti ni sikit ni biasa dia panas lah. Tapi sebelum tu, sekali lagi saya nak ingatkan tuan-tuan dan puan-puan untuk ramai-ramai bersama-sama sila like FB page Wave of Selangor. Ya, like FB page ni sekarang dan juga like kita punya siaran malam ni sekarang dan juga pakat-pakat share. Ya, tekan butang share tu. Tak susah pun Zat. Share je sekarang ni. Klik. Tak nak tulis apa-apa, share pun boleh. Kan? Share dekat personal FB ke, share dekat group, silakan. Alright, baik. Kita nak berbalik kepada perbincangan kita iaitu berkaitan dengan perpaduan ummah ataupun agenda perpaduan ummah. Nak tanya kepada ahli panel kita pada malam ini, selain daripada merupakan menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, YB Senator juga adalah naib Presiden Parti Islam Se-Malaysia PAS. YB, mungkin YB boleh kongsikan apakah strategi PAS sekiranya agenda perpaduan ummah dilihat menemui jalan buntu dalam nak menjelang PIU15 yang dikhabarkan tidak lama lagi. Silakan YB. Pertama, sebagai seorang kita duduk dalam perjuangan PAS ni, ialah kita membawa mesej kita ialah mesej sebagai untuk nak mengajak manusia untuk kenal Islam. Okay? Ini kita punya mesej kita. Sebab itu dalam keadaan kita sampaikan kadang-kadang ada gagal, ada berjaya. Itu lumrah biasa. Sama juga dalam kita bercakap tentang soal perpaduan, bagainya. Ada orang nak terima, ada orang tak mau terima. Betul. Tapi yang penting mesti ada effort kita. Mesti ada usaha kita yang kita lakukan. Pada saya selalu sebutlah, dengan PAS ni, bab gaduh ni tak perlu ajar kami lah.
Okey. Bab bergaduh. Maknanya dah biasa ke, YB? Biasa bergaduh. Dah biasa. Bab bergaduh ni biasa. Saya sendiri, sejak bersekolah lagi bergaduh dengan UMNO. Sejak bersekolah. Coba bayangkan. Sejak sekolah lagi. Sekolah, Saya minat politik ni sejak umur 14 tahun. Masya Allah. 14 tahun waktu tu. Waktu tu ketika krisis politik di Kelantan. Tahun 77. Saya dah baca sahabat-sahabat politik dah baca. Bab bergaduh di sekolah kita bergaduh, universiti kita bergaduh. Keluar bergaduh dah bab bergaduh. Kan? Bab bergaduh ni kita dah tak perlu ajarlah. Ibarat kata bab bergaduh ni macam seolah-olah jangan ajar rimau makan daging. Tak perlu ajar pun rimau tahu makan. Tapi sekarang ni kita ialah untuk nak belajar berkawan. Untuk nak rasa perpaduan. Lebih lagi apabila selepas daripada menginsafkan kita, selepas daripada PRU ke-14. Kan? Bukan hipotesis, sudah menjadi tesis. Dulu kita bercakap bila kita pecah macam no, sekarang dah jadi tesis. Bukan hipotesis. Maknanya kalau dari sudut pendidikan tu dah level PhD ya? Level PhD dah, tesis dah. Tesis. Dah, itu outcome dia kita tahu dah. Bila pecah ini benda dia. Ini, betul. Sebab itulah, PAS moving forward berkenaan dengan soal perpaduan. Soal nak terima tak terima ini kita punya landasan kita. Yang kita hendak. Asas kita macam selalu Tok Guru sebut, kita ialah untuk menyatukan dari kalangan orang-orang Islam. Bila kita kuat, orang Islam kuat, insya-Allah orang lain pun juga akan bersama-sama dengan kita. Walaupun mereka itu dari kalangan bukan Islam atau bukan Melayu, mereka akan bersama dengan kita. Tapi ingat, kalau kita lemah, kalau kita berpecah, orang Melayu pun tak hormat kita, orang bukan Melayu pun tidak akan hormat kita. Tapi kita yakin dan percaya, kalau kita kuat, kalau kita bersatu di kalangan kita, kita seolah-olah macam besi berani. Orang akan datang kepada kita, orang akan hormat kita. Lebih-lebih dari itu pula, dalam konteks begini, Islam, dia tidak menindas orang-orang bukan Islam. Bukan hipotesis, tapi tesis juga yang berlaku di Kelantan kita katakan. Yang berlaku di Terengganu. Walaupun PAS berkuasa memerintah minoriti dari kalangan orang bukan Islam. Tapi namun mereka boleh hidup dalam keadaan yang baik, harmoni, mereka boleh berniaga, mereka boleh bersosial, mereka boleh mencari makan, mereka boleh menyembah agama mereka. Tak ada masalah apa. Sebab apa? Sebab pada kita, Islam ini mengajar kepada kita, kita tak boleh menzalimi, tak boleh menafikan hak yang ada kepada mereka. Kerana bila kita buat macam tu, Allah Ta'ala akan marah kepada kita waktu kita mati nanti. Masya Allah, Masya Allah. Oh, satu jawapan yang membawa sudut pandang bahawa indah, cantiknya Islam, bagaimana Islam itu menjaga keharmonian. Baik, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, saya sebenarnya lupa nak bagi tahu kepada tuan-tuan bahawa tuan-tuan, puan-puan boleh ajukan soalan, ya, dan kemudian nanti saya akan bacakan, mungkin memandangkan masa pun mencemburui kita, mungkin saya baca satu ataupun dua, mungkin satu soalan lah sebelum kita pergi kepada kesimpulan nanti. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh ajukan soalan, insya-Allah ya, nanti saya akan bacakan soalan oleh tuan-tuan dan puan-puan, soalan yang terpilih. Baik. Sebelum sementara saya menunggu ya soalan daripada tuan-tuan dan puan, saya ajukan satu lagi soalan kepada ahli panel kita berkaitan dengan tagline Keluarga Malaysia. Sekarang ni kalau buka TV mana-mana kita nampak hashtag Keluarga Malaysia, hashtag Keluarga Malaysia dengan logonya yang muka masyarakat tu kan. Baik. Tagline Keluarga Malaysia ni apabila diperkenalkan ya ataupun satu move yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sejauh mana PAS menyokong tagline ini? Ya, dan mungkin YB boleh kongsikan usaha-usaha oleh PAS dalam menjayakan hashtag Keluarga Malaysia ni. Okey. Keluarga Malaysia ni sebagaimana yang PAS ni pun realiti memahami tentang dalam konteks Malaysia ini ialah kita ialah masyarakat majmuk. Ni PAS telah pun ada dalam mindset kita, di dalam hala tuju kita, di dalam pendekatan kita. Kita tahu ini ialah negara kita ialah masyarakat majmuk. Dan pada PAS kita anggap masyarakat majmuk ini bukan satu benda malapetaka, tapi ialah sebagai satu peluang. Bukan satu ancaman. Peluang kepada kita. Peluang maksudnya macam mana? Peluang satunya ialah inilah masanya untuk kita nak melihat
bagaimana Islam itu sentiasa evergreen. Walaupun ia berada di dalam masyarakat majmuk, dia boleh hidup. Maka sebab tu bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengeluarkan satu tagline dia ialah keluarga Malaysia. Saya kebetulan menjadi Menteri Jabatan Perdana Menteri, saya telah mengarahkan pihak bawah saya melalui JAKIM, IKIM, diketuai dan juga daripada beberapa pensyarah daripada UTM yang telah pun kita mengeluarkan satu pengisian iaitu nama dia Keluarga Malaysia, Keluarga Sejahtera yang telah pun dirasmikan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Bagaimana kita letakkan, kita olahkan keluarga Malaysia itu dalam konteks nak melahirkan keluarga sejahtera. Dan sebab itu dalam PAS kita jasa melihat perkara-perkara masyarakat majmuk ini merupakan satu perkara yang telah pun wujud dalam negara kita, yang kita hadapi, yang kita olahkan, yang kita nak melihat supaya dapat ditengok oleh orang lain. Oh, Islamnya boleh hidup bersama-sama dalam masyarakat majmuk ini. Sebab tu kita menerima dan kita bersama-sama mendukung dalam konsep seperti itu. Saya tertarik bila YB sebut masyarakat Malaysia, masyarakat majmuk, dan ini adalah satu peluang bukannya ancaman. Tapi, ialah, saya taja soalan ni, istilahnya mungkin pemikiran di luar sana pun ramai berfikiran macam ni. Bukankah satu ancaman sebab ada di kalangan masyarakat mungkin yang beragama lain yang dengan berfikiran ekstrim, kerap memberi provokasi, menghentam, bahkan benda tu tak payah mereka daripada agama lain, masyarakat kita sendiri pun, sehingga ada yang menyatakan kenyataan bahawa JAKIM pening. JAKIM adalah satu institusi yang pening sehingga kan kerana seolah-olah menghalang masyarakat Islam untuk nak sambut perayaan yang bukan umat Islam, bahkan dikatakan JAKIM ni patut tutup dan sebagainya. Bukankah itu boleh dikatakan satu ancaman? Dia sebenarnya orang yang cakap begitu tu mengatakan masyarakat majmuk itu ancaman, sebenarnya tidak ancaman pada negara tapi ancaman pada dia. Kepada PAS, kepada kita sendiri kita tidak melihat. Itu ialah kerana kita menyambut surah Allah Subhanahu Wa Taala menyebut inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah Taala sebutlah menjadikan kamu bagai-bagai kabilah, bagai-bagai puak kaum sebagainya. Untuk apa? Lita'arafu, untuk kenal, saling mengenali sama sendiri. Masya-Allah. Nak tunjukkan bagaimana kekuasaan Allah Taala. Ayat Quran menyebut itu dan Allah Taala jelmakan benda itu dalam masyarakat kita. Ini sebab tu kita kata sebagai satu peluang. Mungkin sebab tu approach pendekatan kita. Pendekatan kita ialah mungkin agak berbeza dengan pendekatan orang-orang negara-negara Arab yang mungkin mereka terdiri dari kalangan totally orang-orang Islam semua. Sedangkan di negara kita ini negara yang masyarakat majmuk. Macam mana kita nak uruskan dan nak menerangkan supaya dilihat Islam itu sentiasa hidup di tengah-tengah masyarakat. Ini benda yang perlu kita. Kalau orang itu anggap itu sebagai satu ancaman, dia sendiri itu mengancam diri dia. Macamlah orang tu anggap kan, Islam tu payah. Islam tak payah. Yang payahnya kerana dia jahil. Ya. Dia jahil, dia menganggap Islam tu payah. Kadang-kadang kita nak tengok dia kata, saya sebut kan. Dia kata Ustaz Islam ni payah lah Ustaz. Kata payah dia apa? Yalah payah, banyak halangan sangat, larang sangat kan. Larang apa dia tak boleh minum arak. Arak satu tak boleh minum. Yang lain boleh minum. Fresh orange boleh minum. Root beer. Licikang boleh minum. Beer tak boleh. Root beer boleh Ustaz. Root beer boleh minum. Kan? Macam-macam. Air 3 layer boleh minum. Tukar kaki boleh kan? Mungkin Ustaz, kerana seolah-olah benda tu menyekat kepuasan mereka sendiri. Ya, kepuasan sendiri. Saya pernah tanya lah orang minum arak. Sedap tak minum arak ni bang? Tak adalah sedap Ustaz. Bila minum di Gombak, nampak. Kita tengok nampak Casablanca, nampak New Zealand, nampak Australia. Sedar-sedar langsung dengan Gombak. Apa yang sedap? Sebab tu kan dia jahil menyebabkan dia payah. Hak Islam larang satu arak saja. Beratus lain air boleh minum. Islam larang berzina, berkahwin boleh. Jadi apa yang payahnya? Yang dia kata Islam payah ni pasal
dia jahil. Dia tak faham, dia tak reti berkenaan dengan Islam, maka dia kata anggap ini Islam ni payah sebagainya. Kalau kita sama juga kita anggap kalau faham berkenaan dengan realiti yang berlaku tu kejadian daripada Allah Taala, kita tak anggap masyarakat majmuk ni sebagai satu benda ancaman pada kita. Sebelum saya bacakan satu soalan daripada penonton, masih lagi dalam perkara yang sama. Okey, mungkin juga ada masyarakat kita ni, Ustaz, dia tak nak pening, ini boleh ke tak boleh, aku pun tak kacau hak orang, maka aku sambut je sebab kita sedang bercakap tentang perempuan dan ummah. Ada masyarakat kita yang yalah dia solat ya, raya puasa semua, tapi pada masa yang sama perayaan lain, contoh kalau saya boleh sebut dekat sini, Christmas pun ada. Tak dinafikan masyarakat kita bergambar keluarga, isteri pakai tudung, pakai topi Santa dengan baju merahnya. Pada dia, aku tak memecahkan umat Islam. Korang nak sambut, tak nak sambut, aku nak sambut. Mungkin pendapat dan nasihat daripada YB. Yalah, dia ada benda perkara yang kita kena tengok, batasan-batasan yang ada. Minta maaf baby, kadang sehingga benda ni berterusan ke generasi. Bila dia dah biasa sambut, anak dia dari kecil sambut, turun ke generasi-generasi. Yalah, sebab tu kita kata pendidikan tu akhirnya terbawa-bawa. Dia didik anak dia macam tu, akhirnya terbawa-bawa dengan perangai seperti begitu. Kita tidak ada masalah, kita boleh pergi ziarah orang, kita boleh buat baik dengan orang bukan Islam, kita boleh, tak ada masalah apa. Tak ada masalah. Jiran kita orang bukan Islam pun. Saya pernah jiran saya India, masa saya duduk di Gombak dulu, tidak ada masalah. India, sebelah rumah saya, India betul lah, Hindu. Tapi kadang-kadang kita balik kampung, ada musim buah, durian, kita bagi kepada dia cempedak ke, pisang ke. Dan bila kita balik rumah pun, kita pesan kepada dia. Tak ada masalah. Hidup kita tak ada masalah. Tapi adalah penggan-penggan yang, batasan-batasan yang ada kepada dia dan ada kepada kita. Ada benda yang dia tak boleh nak buat yang kita nak buat. Mungkin kadang-kadang dia tak boleh makan daging. Makan daging, takkan kita nak paksa nak makan daging. Awak mestilah makan daging, tidak, awak ni tak berpadu dengan saya, tak bersatu dengan saya. Tak boleh gitu. Kita kena hormat. Itu dia punya kepercayaan dia. Tapi kita punya percayaan, kita kata ada batasan dia. Sebab itulah hal ni tuan-tuan, kena mengaji. Kena belajar. Sebab tu Allah Ta'ala turun ayat yang pertama surah Al-Iqra, surah Al-Alaq. Suruh kita mengaji. Belajar. Memanglah tak terasa apa, kita buat dosa, tak terasa apa. Buat dosa. Orang minum arak berzina, badan makin sihat. Orang minum arak berzina, buat jahat, kadang-kadang makin kaya. Kita tengok, engkau semayang di hari, kereta buruk je, kancil je, tengok aku ni kita. Minum arak, berzina, tipu orang, makan rasuah. Tengok, badan sihat elok, engkau COVID 2 kali kena dah. Jadi, kalau macam itu nama istidraj. Nama dia, istidraj. Istidraj paling takut sekali. Betul. Apabila kita buat jahat, Allah Ta'ala beri kita nikmat. Kenikmatan. Jadi, jangan kita nak anggap, tak ada apa. Aku buat benda-benda, buat dosa, tak ada rasa apa. Tak apalah. Buatlah. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Iza lam tastahi, fasna' ma syi'ta. Nabi kata, bila kamu tak malu, kau buatlah apa benda pun. Tak kisah. Kau nak buat. Kita fikir, masa kita tak buat, masa kita nak fikir nak mati. Bukan nak hidup. Kita berpolitik ni pasal berpolitik untuk nak mati. Bukan politik untuk hidup. Kita nak jadi berpolitik ni, orang panggil hanyalah salah satu wasilah, jalan kita. Hak semayang tadi kita dengan Tuhan. Kita berpolitik ni ialah untuk dengan manusia. Kerana Islam ni dia tak turun hanyalah dengan Allah Ta'ala saja. Dia mesti hablum minallah wa hablum minannas. Bersifat horizontal dan juga vertikal. Itu benar dia. Baik, cantik. Penjelasan yang cukup baik yang saya kira memberikan penjelasan kepada mereka-mereka yang juga bertanyakan soalan yang sama. Baik, sebelum kita pergi kepada kesimpulan dan juga penutup, sekali lagi yang kekal bersama dengan kami dari awal, terima kasih. Kita belum nak habis lagi. Ya, cuba kita dah di penghujung. Yang baru bersama dengan kami pun saya ucapkan terima kasih, terus kekal. Dan yang belum like, sila like. Yang belum share, sila share. Ya. Okey, satu soalan daripada penonton. Lebih kurang beginilah ya, YB, soalannya. Sebelum ni, sebelum PAS perintah agama Islam seperti, kalau boleh dia kata dekat sini, seperti disalahgunalah ataupun dipelekehkan, dipijak-pijak. Apabila PAS perintah pun sama saja dan seolah-olah semua ahli politik ni sama saja. Mungkin minta respon daripada YB.
Dia soalan tu patut kena tanya. Kalau hak pelekeh tu sebelum PAS merintah, PAS tak pelekeh agama. Ketika PAS merintah, PAS pelekeh agama. Tu baru betul soalan tu. Kan? Ni kalau orang lain buat, siapa merintah pun orang lain buat, takkanlah kita nak marah kalau orang lain buat. Kecuali kalau kata ni PAS ni dah berubah, Ustaz Deris dah berubah. Misal kata tu kan, sebelum merintah dulu, tak pandai main betina. Lepas merintah main betina. Tu baru boleh kata berubah. Kalau orang lain kata, Ustaz Deris ni sebelum jadi pemimpin pun, orang lain pun pakat duk berzina agak. Lepas jadi pemimpin pun, orang lain berzina juga. Itu tak bolehlah kita nak kata, nak menyalahkan PAS begitu. Tugas kita, ialah, kalau ada benda yang tak betul, kita kena tegur. Tak betul kena tegur. Siapa-siapa buat pun, kita kena tegur. Kan? Apa yang dia lakukan, kita kena larang. Hak yang tak boleh. Hak baik, kita kena ajak. Hak yang benda tak baik, kita kena larang. Jadi yang kalau tak betulnya, apabila kita merintah, kita tak buat benda-benda hak yang sebelumnya kita tak buat, tiba-tiba kita buat. Lepas kita merintah ni dulu tak pandai duduk menari dengan perempuan, kita menari. Tu baru boleh kita nak kata benda berlaku perubahan yang tak betul. Tapi kalau orang lain buat, tiba-tiba PAS nak salahkan, tak kenal. Hari ni pun semua berlaku. Kereta belanggar pun dia kata nak salah PAS. So kan, apa semua berlaku. So, banjir pun nak salah PAS. Kereta api belanggar pun salah PAS. Saya ingat orang ni semua ada masalah mental. Masalah mental lah orang tu. Okey, mungkin YB boleh respon pada kenyataannya semua ahli politik pun sama je. Kalau ahli politik tu sama tak betul. Kalau saya kena ingatkan macam ni. Ahli politik manusia. Manusia. Dia bukan malaikat. Dia ada salah, ada betul. Sebagaimana juga pegawai kerajaan juga bukan malaikat. Ada salah, ada betul. Ada yang ambil rasuah, ada tak ambil rasuah. Ahli politik pun sama, ada yang ambil rasuah, ada tak ambil rasuah. Di kalangan berpolitik dia kata buruk. Di kalangan kadang-kadang pejabat awam pun kadang-kadang ada juga yang tak elok panggil. Sama juga ahli politik pun ada jenis tak elok, jenis caketing, dengki, mendengki, kan, fitnah. Ada juga di kalangan orang bukan ahli politik pun, ahli perniagaan ke siapa dia pun, yang ada sikap begitu pun sama dia, fitnah, potong kuat kona, kan, curi hak orang, macam-macam lah. Ini sifat yang ada kepada manusia. Jadilah, selagi kita manusia, ahli politik pun ada kotor dan ada yang baik. Orang pejabat awam ada yang baik, ada pun yang kotor. Orang berniaga ada yang baik, ada yang kotor. Itu sifat manusia. Jadi sikap buruk ni, sikap jahat ni, dia tidak tengok kepada jawatan. Ya, tapi tak jawab. bila disebut manusia, siapa-siapa pun ada. Ya, betul. Sebab tu kita tak boleh nak salahkan. Yang penting kalau kita pula tak mau terlibat dalam politik, kita orang baik, tiba-tiba kita tak ambil tahu politik, politik tetap berjalan. Ya. Kalau kita tak keluar mengundi, pilihan rakyat tetap ada. Berjalan. Betul. Tiba-tiba hak pilih tu pula, hak yang angkat tu bukan orang baik, yang rugi siapa dia? Betul. Kamu tetap juga akan diperintah oleh orang yang tak baik. Cantik. Sebab tu kita katakan, kita orang baik, kita mesti terlibat. Kita mesti tiru macam Nabi SAW. Semua baginda semua diturun ke medan. Turun ke medan. Tak betul. Nabi bercakap, Nabi berdakwah, Nabi beritahu. Nabi Musa AS, dia tengok bagaimana kaum dia begitu. Dia turun lawan orang-orang sihir, ahli sihir. Jadi kita semua kalau tak betul ahli politik, kita kena berlawan. Ini medan sebenar. Medan kita ialah medan siasah. Medan muwajahah silmiah. Berlawan. Kalau kita kalah bukan berarti kita tak betul. Yang penting prinsip kita tu mesti betul. Ini yang kita kena lihat begitu. Baik. Cantik. Saya suka perkataan prinsip yang digunakan pakai oleh YB Senator. Maknanya menceritakan bahawa whatever it is, regardless pun prinsip kita tetap mesti betul, benar, ya, dan berpegang teguh pada prinsip tersebut. Okey, baik. Alhamdulillah kita pun dah berada di penghujung. Sebelum saya pergi kepada penutup, minta pandangan kesimpulan penutup daripada ahli panel kita, saya ucapkan jutaan terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang setia bersama dengan kami. Jangan lupa ya, like FB page Wave of Selangor, ya, dan pakat share siaran kita pada malam ini, ya, membincangkan hal-hal isu semasa, iaitulah kita panggil sebagai Dari Perspektif. Okey, macam biasa kesimpulan YB Senator, nasihat, pandangan, pendapat, ya, daripada YB berkaitan dengan mungkin di sudut mana
kita sebagai masyarakat Islam ni boleh mengekalkan, ataupun kalau nak kata kekal pun mungkin susah, tapi sekurang-kurangnya ke arah lebih baik dalam perpaduan umat ini? Silakan. Okey. Yang pertama, mengingatkan diri saya dan juga semua penonton semua, kita manusia, kita akan mati. Okay? Satu. Dan sebab tu bila kita mati, dan nilainya ialah apa amalan yang kita buat atas dunia. Yang kedua, kita duduk atas dunia ni tak lama. Umat ni Muhammad ni umur tak panjang. Habis sangat pun, umru ummati baina sittin wa sab'in. 60 hingga 70 tahun dia. Sebab tu kerajaan bagi umur pencen 60 tahun tu elok. Sebab makan pencen 3 bulan mati. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiganya, kita hidup berbagai-bagai pandangan sebagainya. Itu biasa, lumrah biasa. Tapi jangan sampailah kita, perbezaan itu yang membawa kepada kehancuran. Ya? Yang keempat, perpaduan dari kalangan kita ni penting. Kerana bila kita ada kekuatan, insya-Allah di sana kita akan dapat tengok bagaimana orang akan hormat kita. Walaupun kita sedikit, tapi bila kita berpadu, orang akan hormat kita. Tapi bila kita ramai, tapi kita berpecah, akhirnya kekuatan kita hilang. Macam mana Allah Ta'ala sebut, wala tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum. Jangan kamu bertelagah, bertelingkah, akhirnya akan hilang kehebatan yang ada kepada kamu. Sebab tu kita kena bersatu, jangan kita berpecah. Yang kelima, ni semua kita ni memang orang kata pada jadi ketagih medsos, social media, media sosial. Tak apa, tapi manfaatkan dengan baik. Jangan kita fitnah tulisan-tulisan kita, bentuk maki hamun sebagainya. Kena ingat, Sampaikan jam pun boleh jadi isu. kan? Kena ingat apa yang kita tulis ni, sedang kadang-kadang kita dalam bentuk fitnah mulut ni, mungkin benda tu berlalu saja ya. Tapi dalam bentuk bertulis, tuan-tuan kena ingat, dia akan memori, dia akan ingat sampai bila-bila masa. Lebih lagi bila kita dengan keadaan kita dunia pada hari ni, sekali kita tweet, sekalinya sampai ke mana-mana, bila kita minta maaf. Saya dah tengok orang kawan-kawan yang kaki fitnah, yang dah mati. Saya yakin dia tak sempat minta maaf dengan orang di fitnah. Allah. Tapi apakah dia nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti? Dia dah bertemu Allah Taala nanti, apakah dia akan dihadapi besok? Na'udzubillah min zalik. Sebab tu jangan kita duduk fitnah. Kita kena fikir nak buat satu benda, kita akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang menyawa ini akan mati. Kerana kita hidup, sebab tu kita akan mati. Kalau kita tak mau mati, jangan hidup. Sebab itulah, ini benda-benda yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Supaya patutnya kita jadikan media sosial sebagainya, biarlah untuk manfaat, bukannya untuk mudarat. Ini yang paling penting pada kita. Sekian. Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Selesai sudah perbincangan dari perspektif pada malam ini berkaitan dengan perpaduan ummah bersama dengan ahli panel kita yang berhormat Senator Ustaz Datuk Idris Ahmad, merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Terima kasih Ustaz atas penerangan yang saya kira Ustaz nak jawab tu macam strict je, tapi kami ni saya ni tahan gelak. Kru-kru dekat belakang tu memang dah pecah perut lah kan. Cara jawab yang pada saya mudah Ustaz kan. Kadang-kadang kita ni pergi terlalu tinggi pun orang tak faham juga kan, tapi menyampaikan dengan cara santai dan mudah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, selesai perbincangan dari perspektif kita pada malam ini. Ya, terima kasih yang kekal dari awal sampai akhir. Terima kasih yang bertanyakan soalan. Mohon ampunan maaf. Ya, saya tak dapat nak baca semua. Biasalah masa mencemburui kita. Kan? Masa dah time orang panggil. Okey, sehingga kita berjumpa lagi dalam episod seterusnya dari perspektif. Saya Hizri Yassin memohon keampunan ya, salah dan silap sekiranya ada terkasar bahasa. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada ahli panel kita. Kita jumpa dari perspektif yang terbaharu, jitu dan padu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.